Beberapa hari lepas saya tanya pelajar-pelajar saya, pagi masuk kelas tu saya tanya, hari ini dah berapa juzuk khatam Al-Quran? Dah berapa juz khatam Al-Quran? Semua diam je. Berapa? Saya kata kalau ikut hari ini dah hari yang ke, masa tu hari 6 ke hari 7. Patutnya 6 juzuk atau 7 juzuk. Semua diam, tak ada jawab, tak ada jawapan. Satu juzuk pun tak ada. Satu muka surat pun tak ada. Rupa-rupanya begitulah keadaan. Ya, kita di bulan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Jadi tak kena kalau kita tak baca Al-Quran. Kita tengok kalau bulan sukan, kita sibuk main sukan sepanjang bulan. Bulan hari raya, kita hari raya sepanjang bulan. Tapi bulan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, kita tak baca Quran. Jadi tak patut, ya, tak kena. Oleh sebab itu, tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sempena bulan Ramadan ini, marilah kita baca Al-Quran. Kita mulakan ketibaan bulan Ramadan tahun ini dengan kita mula membaca Al-Quran. Jangan kita dulu sekali je khatam. Masa kita mengaji Al-Quran, masa kecil-kecil belajar Quran dulu kita khatam. Itulah sekali khatam, sampai dah umur 40 dan 50 tahun ni pun itulah sekali khatam Al-Quran, tak pernah khatam-khatam lagi. Ada pula tu macam cilok-cilok juga. Bila nak kahwin buat majlis khatam Al-Quran. Kata khatam Al-Quran tapi khatam juzuk amma je. Itu pun kadang-kadang baca qul huwallahu ahad je sampai qul a'udzu birabbil nas, lepas tu kata khatam. Jadi nak tipu siapa tu? Nak tipu diri sendiri sebenarnya. Maka oleh sebab itu marilah kita, kalau kita sibuk macam mana pun, kita bacalah Al-Quran. Tak dapat satu muka surat satu hari, kita baca satu ayat satu hari pun kira dah baca Quran juga. Ada pendapat kata jumlah Al-Quran, ayat Al-Quran tu ada 6,000 lebih ayat lah, 6,666 ayat. Ada satu pendapat mengatakan jumlah ayat Al-Quran tu 6,666 ayat. Kalau kita baca satu ayat 18 tahun khatam. 6,666 bagi 365 hari, 18 tahun khatam 30 juzuk Al-Quran. Itu satu hari satu ayat tu. Tapi kalau tak baca langsung, maknanya seumur hidup kita mungkin tak pernah khatam Al-Quran. Seumur hidup kita mungkin hanya sekali khatam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini kelebihannya besar. Dialah nanti akan jadi penolong kita. Dialah nanti akan jadi peneman kita. Dialah nanti akan menyelamatkan kita bila kita masuk dalam kubur kita. Segala amal ibadah kebajikan yang kita lakukan, puasa kita, sembahyang kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, semuanya tak mampu nak menolong kita. Semuanya tak mampu untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang kita lakukan. Tapi Al-Quran akan tunggu kita. Al-Quran akan tolong kita. Disebut dalam riwayat, ayat surah yang antara surah yang mula-mula yang akan mempertahankan kita ialah surah Al-Baqarah, dan kemudian diikuti dengan surah Ali Imran. Jadi kalau kita tak baca Quran, kita duduk seorang-seorang lah dalam kubur kita, tak ada orang tolong kita. Saya teringat cerita yang disampaikan kepada saya oleh Tuan Guru Dr. Rilizam, mengenai perkuburan di Singapura. Mungkin Dr. Rizam pernah dengar cerita ni. Dia orang kubur dulu ni. Dia banyak tahu tentang cerita-cerita kubur ni. Nanti mungkin boleh minta dia cerita pasal cerita kubur ni. Dekat Singapura ada dua jenis perkuburan. Satu namanya perkuburan aman, satu lagi perkuburan abadi. Jadi orang duduk kat kubur aman tu, dia tak akan aman selama-lamanya kat situ. Sampai satu masa dia akan dipindahkan ke perkuburan abadi. Kerana kita tahu bahawa Singapura menghadapi masalah kekurangan tanah kubur. Maka orang-orang dekat kubur aman ni sampai satu masa mungkin dalam 10 tahun macam tu agaknya, akan digali semula kuburnya, dikeluarkan saki baki daripada tulang beluang dan sebagainya, itu akan dikumpulkan dan dipindahkan ke perkuburan abadi. Dan di sana mereka akan disemadikan berkongsi dengan mungkin 5-6 jenazah dalam satu liang.
Tapi special, ya. Ada orang dia dekat kubur aman dia seorang, duduk rumah sendiri seorang-seorang, dekat kubur abadi pun dia seorang-seorang juga. Inilah dia pembaca Al-Quran. Kalau ikut Dr. Lizam itu qari Singapura, bekas qari Singapura dulu. Kita boleh habiskan masa kita baca pantas, baca buku, ya. Satu hari boleh baca sebuah buku, boleh baca ada 100 muka surat, kita boleh baca satu hari. Malah ada orang sampai masuk kursus baca pantas, baca cepat, tapi tak ada guna, tak ada manfaatnya kalau tak baca Quran. Kalau boleh baca buku satu hari, satu buku 100 muka surat, 200 muka surat habis, tapi satu ayat Al-Quran pun tak boleh baca, tak gunalah, ya, tak manfaat untuk kehidupan kita. Sedangkan Nabi kata, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun. Tidak aku hitung kira satu alif lam mim tu sebagai satu huruf, ya, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya apa dari segi ganjarannya? Kalau alif 10 ganjaran, lam 10 ganjaran, mim 10 ganjaran, maknanya baca alif lam mim saja pun sudah ada 30 ganjaran. Bayangkan dengan beratus-ratus ribu ayat dalam Al-Quran tu, kalau kita baca semuanya, pahalanya, ganjarannya disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat qari Al-Quran, ya, buat pembaca Al-Quran. Macam puasa juga, ada orang sanggup diet, ya, untuk kurus, tak makan berapa 12 jam sehari, tapi bila suruh puasa belum tentu kuat, belum tentu mampu, ya, belum tentu boleh bertahan tak makan tak minum sepanjang hari. Macam bangun sembahyang subuh juga, ada orang bodybuilder, boleh angkat besi itu berapa puluh pound boleh angkat, ya, tambah lagi, dah cukup tambah, boleh kuat angkat. Tapi pagi-pagi nak bangun sembahyang subuh, angkat selimut selai pun tak kuat, tak mampu. Jadi begitulah dalam kehidupan seharian kita kena cuba, ya, untuk membaca Al-Quran, terutama lagi dalam bulan Ramadan ini. Usahakan sempena dengan bulan Ramadan, bulan turun Al-Quran, untuk kita dapat sekurang-kurangnya sekali khatam Al-Quran. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.